Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Faizal. Lama saya tak kedara dan lama jugalah saya tak buat video, tapi kali ini saya muncul lah. Muncul dengan keadaan sakit lah, baru lepas aksiden ni. Baru lepas aksiden, tangan pun patah. Kita duk dengar isu-isu disebabkan pemandu mabuk. Rupanya nasib saya malang, saya pun terkena juga dengan pemandu mabuk ni. Jadi hari tu lepas minggu lepas lah, sebelum Hari Merdeka 29 hari bulan, pada pukul 8 malam saya selepas buat video pukul 7 petang tu dah siap buat video tentang Merdeka. Saya pun pergilah kedai Tom Yam berhadapan dengan sekolah. Tunggu nak order makanan lah, nasi goreng. Nak order waktu tu nasi goreng Cina, nasi goreng Pattaya, yang saya ingat nasi goreng kerabu 3. Saya dalam duk tunggu lah pada lebih kurang 8 lebih lah saya pergi kedai tu. Dia tunggu di tepi gerai, dan juga beberapa orang lagi yang menunggu di tepi motor lah. Masa tu saya pergi dengan motor. Jadi malam tak berbau tu datang satu kereta ni, dengan laju dia merempuh. Daripada lurus tu dia belok ke kedai tu. Dia sodok saya punya motor sampai hancur jugalah motor tu, sampai ke 5 meter tu jarak, dan juga berapa orang habis terlentang. Yang saya sedar dari rempuhan tu, tangan saya dah terpeot dah macam tu. Dan juga ada lagi 3 orang tu, seorang perempuan atas jalan raya, yang ada seorang lagi atas kereta. Dia dah terlanggar jatuh, itu telah patah kaki rasanya, dan juga ada seorang lagi terbaring. Dengarnya kereta tu dah langgar sebelum ni, ada satu tempat lagi dia dah langgar. Seorang Pakistan meninggal di tempat kejadian lah. Dia lari lagi, rempuh dia lari lagi. Baiklah dapat polis dah dapat tangkap lah. Jadi apa yang jadi pada saya mungkin sebagai iktibar lah, hati-hati dengan pemandu mabuk ni. Jadi saya buat video ni supaya saya akan ceritakan tentang satu persatu lah apa yang sampai saya sihat, apa yang saya hadapi. Selepas saya aksiden tu, saya tunggu ambulan lah. Ambulan datang, lebih kurang 2 biji datang untuk ambil yang terlibat lah, lebih kurang 4 orang. Dan saya naik yang ambulan yang pertama. Saya dengan patah tangan, alhamdulillah, cuma kaki ada lebam sikit, tangan pun dah patah, lembek. Dan saya masih boleh berjalan lagi lepas tu. Dan seorang lagi naik dengan saya, terbaring lah, seorang budak muda. Dia terbaring, mungkin bahagian dalaman lah, tapi dia tak berdarah. Hantar ke hospital Tapah. Sampai hospital Tapah, saya kena bagi IC lah, bagi daftar nama dulu. Pada daftar nama tu, mula-mula apa yang saya kena injek tahan sakit lah di punggung. Itu mula-mula sekali lah. Selepas itu saya kena ambil kena cucuk, nak ambil supaya nak masuk ubat di lengan sini. Yang pertama tak berjaya, entah silap macam mana. Lepas tu dia kena buat kali kedua di sini pula cucuk. Di sini cucuk, barulah dapat di sini ada lebam, baru baik lebam lah. Yang lepas tu dari sini dia berjaya lah. Dan ini dia sediakan untuk mudahkan masuk ubat. Dia masukkan orang kesihatan tu masuk
masuk apa tak tahu lah, masuk satu cecair lah mungkin untuk tahan sakit ke kebas ke, tak tahu lah ada orang tu yang tahan sakit dah ada cucuk tadi masa tu. Lepas tu tangan saya ni lepas dia cucuk tu berehat sekejap kat katil, terbaring. Lepas tu dibawa ke ni lah, saya kena pergi ke X-ray, tempat X-ray untuk X-ray tangan. Dalam keadaan tangan saya tu masa tu tengok yang kali pertama dah terbengkok, lebih kurang macam tu lah. Dia dah orang kata macam terkulai macam tu kan. Ni yang saya kena tu pergelangan tangan patah. Yang macam lebam lah sini, ada lebam dan tangan patah tu yang kena belah kiri lah. Okey. Dah ambil, lepas tu ambil X-ray, pergi jumpa lagi balik pegawai kesihatan ataupun doktor tu. Dia tengok X-ray tu apa ni, dan lepas tu barulah dia perbetul kedudukan tangan saya macam perbetul macam tu lah kan. Orang kata pulas, macam pulas lah kan. Tapi ada ubat tahan sakit, jadi kurang lah sakit. Ni masih bengkok lagi, nampak bengkok dah pulas dalam kedudukan tu. Alhamdulillah dia kedudukan tu dah betul lah. Kalau tidak dia terplank out macam tu kan. Dan selepas yang dah betul dah, maka dibalut lah. Tunggu ni dia balut balut ini, dan juga dia buat semen lah, separuh semen. Sebab saya tak semua, dia buat tak semen semua, separuh. Sebab sebelah ni dia tak semen, disebabkan saya ada lebam dan luka sikit jadi ada luka, berlubang sikit lah saya punya tangan ni jadi dia tak semua untuk mungkin nak sapu ubat ke apa ke untuk baik lah. Dan selepas itu saya kena, selepas selesai tu saya kena pergi, selepas selesai buat apa ni, saya keluar lah lebih kurang pukul 1:30 kena terus pergi balai polis buat laporan. Jadi buat laporan lah tentang kemalangan. Alhamdulillah orang yang langgar tu dah dapat dengan nombor kereta, jadi laporan dah ada lah. Jadi saya buat lagi laporan lah. Mungkin ada orang lain yang kena langgar dah buat laporan dulu dan dapat tangkap lah orang yang bawa kereta tu, yang langgar tu. Okey, dan selepas itu selepas habis tu, okay, saya balik rumah, tidur dululah. Nak mandi pun tak, saya mandi lupa lah, saya mandi juga, bersih bukan mandi, saya bersih lap badan lah sebab daripada tu takkan nak pakai baju accident nak tidur kan. Buka habis, ganti yang baru, dan tidur dalam keadaan berdenyut-denyut lah tangan ni denyut-denyut masa tu denyut dengan sakit lah kan. Tapi sebab ada ubat sakit tu masih kurang lagi sikit. Pada hari tu dan jumpa doktor, hanya diberi ubat tahan sakit lah. Jadi doktor ataupun pegawai kesihatan sana masa waktu tu yang tempat kemalangan tu bagi ubat tahan sakit lagi ubat tahan sakit dan juga ubat bengkok untuk mengurangkan bengkok. Dua tu lah dia bagi dan ubat sapu tak ada yang tu, dua tu je lah bagi dan saya kena jumpa doktor pakar pada hari Selasa di Teluk pada hari Selasa di Teluk Intan pula. Selepas tu saya dah jumpa doktor di Teluk Intan. Apa cadangan dia, ada dua lah. Satu, nak kena operate bedah ni lah kan, bedah bubur besi, masukkan besi. Satu lagi masukkan semen saja. Oleh kerana saya pun masa tu tak dapat beri keputusan lagi sebenarnya. Tak tahu yang mana satu yang bagus. Tapi saya sebab tengok sikit je, saya ingat saya nak pilih
semen sajalah. Okey, lepas tu saya kalau nak masuk besi, harga dia besi ni yang doktor tu bagi lebih kurang 2,700 2,800 macam tu lah, untuk masuk besi. Yang kos lain tak tahu lagi lah. Yang tu dia punya tu cadangan dia. Masa tu dia orang pergi, saya kena jumpa pakar tu, kena ambil darah lah. Lebih kurang banyak ni darah. Dia lebih kurang banyak tu ambil darah untuk tengok lah, sebab kata mungkin nak bedah ke apa ke. Minggu satu lagi kena tunggu lah, sebab saya tak boleh bedah sebab ni apa, ada lebam lagi, ada luka-luka dalaman lagi jadi tunggu kot mungkin lah, sebab lagi pun nak tunggu giliran jugalah kan. Ramai orang juga yang patah tangan ni. Okey. Lepas tu selepas pergi hospital kerajaan, saya pergi juga tengok pandangan hospital swasta pula, sebab saya ada kad medical card tu. Jadi saya pergi sana dan tengok X-ray balik, dan tengok alhamdulillah dia punya tu taklah orang kata teruk sangat lah, dah nak dekat-dekat bercantum jugalah. Cuma nanti doktor tu juga memberi cadangan dua. Satu, masukkan besi, 2, semen macam biasa. Sihat dia kata lebih kurang, bukan sihat, lebih kurang sembuh tu 3 minggu. Ni pun 3 minggu juga. Dia akan mencantum balik tulang tu lah. Jadi saya pun masih tak buat keputusan lagi. Tapi saya lebih nak semen lagi lah. Saya kalau boleh tak maulah nak hirih-hirih, nak bukan hirih ni, nak bedah ni kalau boleh tak boleh bedah. Kalau setakat tak bedah, boleh lah. Saya lebih kepada semen lah. Dan saya akan masih fikirkan benda tu lagi, tapi dalam hati memang banyak semen lah. Tapi saya ada alternatif lain, macam cadangan orang pergi pada tabib Cina yang rawat patah tulang. Satu yang ada yang show kat Batu Gajah, ada juga show kat patah tulang di Bersaut ni kan, tu. Dan juga ada juga yang beberapa cadangan lain lah. Ada contoh di Kedah kan, rumah patah di Kedah. Itu merupakan alternatif yang saya kena fikir lah kan. Kalau pergi swasta, cuma yang bagusnya cepat lah kan, tak perlu tunggu lama, dan semua cepat, cuma nak keluar duit sikit lah, dan juga selesa. Kalau hospital kerajaan, datang 8 pagi nak cari parking pun susah sikit. Banyak saya terpaksa pusing untuk ni. Dah lah, alhamdulillah saya boleh bawa dengan sebelah tangan ni, sebab tangan kanan ada boleh memandu lagi. Tapi nak cari parking memang susah lah. Nak jumpa doktor pun makan masa juga. Kalau di hospital kerajaan, hospital swasta kena bayar sikit, dapat jumpa dengan cepat lah. Okey, itu saja daripada saya. Nanti saya akan tunjukkan perkembangan saya sampai sihat lah. Apa jadi, apa yang lepas-lepas nanti saya akan tunjuk nantilah. Jadi kalau nak tahu nanti, tekanlah subscribe. Jadi saya sebagai mungkin pedoman kepada orang yang patah tangan ke patah apa nanti akan datang, bolehlah tengok video ini. Jadi jangan lupa subscribe lagi, dan tunggu perkembangan saya seterusnya. Sekian, terima kasih.